Wanita hari ini. Hai, selamat tengah hari. Bertemu kembali di WHI siaran hari Khamis. Bersama saya Sugita dan juga Fiza Sabjahan yang dah lama saya tak bergandingan dengan, kan? Betul. Dua-dua sihat. Kami dah tanya khabar dah, jangan risau. Betul. Kita dah borak macam-macam tadi dalam bilik makeup. Sebenarnya kan lama juga kan kita tak bersama. Betul. Bukan disebabkan apa. Sebab kadang-kadang kita punya jadual tu tak kena orang kata. Tapi hari ni kan sebenarnya penonton, saya rasa mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang tertanya-tanya. Walaupun hari ni mungkin ada yang meraihkan ulang tahun perkahwinan, ulang tahun hari lahir ataupun meraihkan apa sahaja detik-detik istimewa, tahniah diucapkan. Saya nak tanya kepada Sugita. Okey, apa sebab baru-baru ni saya? merupakan sambutan ulang tahun Sugita yang ke-17 tahun. Oh, wow. Suka saya. Okey, bila kita cakap tentang diri sendiri ni kan Sugi, kadang-kadang kita ni sentiasa duduk dalam zon yang selesa ataupun comfort zone. Tapi Sugi membuat satu keputusan yang saya kira kalau saya susah juga nak buat keputusan tu. Apa yang membuatkan Sugi buat keputusan nak potong rambut pendek? Oh, potong rambut pendek ni dah lama saya nak potong tapi tak buat-buat. Sebab setiap kali saya buat appointment untuk potong tak jadilah. Jadi akhirnya saya macam okey, kali ni saya nak juga potong, jadi saya potong je. Tak adalah sebab apa-apa sebab di sebaliknya, tapi untuk kelainan orang kata, saya berkongsi di Instagram saya juga, change is the only constant. Apa yang sentiasa berubah adalah perubahan sahaja. Jadi kita harus menerima perubahan dengan hati yang terbuka. Okey, saya suka apa yang Sugi katakan itu, kita harus menerima perubahan dengan hati yang terbuka. Sebab dalam kehidupan kita ni setiap hari ada pelbagai perubahan yang harus kita lalui. Malahan setiap detik dan juga saat kita akan melalui perubahan umur kita. Kerana usia kita akan sentiasa meningkat dari detik dan juga waktu. Dan belajar untuk terima perubahan diri dan selesa dengan keadaan sendiri. Saya sangat selesa dengan rambut baharu saya dan rasanya ramai juga telah menerima rambut baharu saya ni. Jadi hari ini saya nak tanya penonton, adakah kita nak bagi challenge kepada Fiza Sabjahan juga untuk keluar daripada comfort zone dia, potong rambut dia? Mungkinkah ini akan berlaku? Penerbit saya kata hari ini kabinehi. Tak boleh potong sama rambut dengan Sugi, nanti dah sama pula kan. Okey. Tapi kalau kita cakap tentang perubahan dalam diri ni, kadang-kadang banyak perubahan yang kita boleh lakukan untuk sama-sama kita memberi manfaat kepada orang di sekeliling kita. Kerana perubahan ke arah yang lebih baik itu akan dapat memberi satu saya dah lupa perkataan tu, kita akan memberi satu persekitaran yang lebih kondusif kepada orang-orang di sekeliling kita. Tapi Sugi, ini kita nak kongsikan antara berita menarik yang tular di media sosial semalam, yang mana tentang kegigihan semangat sepasang suami isteri ni. Kalau anda pun terbaca berita ini perkongsiannya lah. Mungkin anda pun dah lihat gambaran di kaca skrin sekarang ini. Lelaki ini sebenarnya seorang suami yang bernama Idham Syafiq Darmilus, berumur 34 tahun. Apa yang dilakukan adalah selepas habis kerja, selepas habis pukul 7 tu, dia akan membantu isteri dia buat donat. Donat yang kecil-kecil, comel, tapi apa yang menarik perhatian adalah mereka menjualnya untuk harga 10 sen sahaja sebiji. Bercakap tentang keadaan kehidupan kita sekarang ni dengan kenaikan harga barang dan sebagainya, menjual donat dengan harga 10 sen pasti bukan mudah. Kerana kita kadang-kadang kalau berniaga ni mestilah nak fikir nak dapat untung dan sebagainya. Tetapi apa yang menariknya, apa yang dilakukan oleh Idham ini, yang katanya satu ketika dahulu ini dilakukan oleh kakak iparnya. Sekarang ni bila kakak ipar dah tak buat, dia bersama dengan isteri melakukan perkara ini untuk sama-sama membantu mereka yang mungkin kurang berkemampuan untuk menikmati hidangan donat ini. Betul, dan apa yang saya lihat adalah ini adalah kerjasama mereka berdua sebagai pasangan suami isteri untuk mendapat orang kata pendapatannya lebih. Saya pun macam dah lupa perkataan. Okey, dan inilah sama-sama selalu kita kongsikan kan, bahagia itu kita yang cipta menerusi cara kita sendiri. Bagaimana kita nak bahagiakan diri kita, dalam masa yang sama kita dapat membahagiakan juga insan-insan di sekeliling kita. Setuju. Dan kami hari ini akan bersama anda untuk membahagiakan hari Khamis anda WHI Ku Sejahtera. Ingat lagi itu Farin. Okey, Farin pula. Sugi, kalau semalam ada WHI Sejahtera, hari ini kita cuba nak betulkan diri kita sebab kadang-kadang kita ni asyik terlupa je. Ya, sangat. Nak tahu apa topik yang kita kongsikan bersama dengan anda hari ini? Kita saksikan bingkisan TikTok yang disediakan oleh wartawan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Siapa sini lepas kena COVID, korang rasa macam bodoh-bodoh sikit, rasa macam blur-blur bila bos bagi arahan kan, tak boleh nak fokus. Kan bila korang dalam kelas ataupun dalam lecture, korang tak boleh nak concentrate. Rasa macam sebelum ni tak pernah pula jadi macam ni. Ni disebabkan oleh brain fog. Brain fog. Simptom ini terjadi disebabkan oleh keradangan yang berlaku dalam saraf-saraf di bahagian otak. Boleh-boleh kah?
ending foot massage saya. Berjalan sendiri 1 jam sudah saya sesat sini mall. Saya tidak tahu di mana saya parking saya punya kereta. Saya tahu, tapi saya tidak tahu di mana jalan keluar di ini tempat. Yes, saya 1 jam. Sudahlah pergi foot massage, jadi beginilah pula. Aduh. Finally saya di kereta sudah. Hei, penat saya. Yang tu memang orang kata dalam bahasa Inggeris unfortunate lah. Dah pergi foot massage macam tu je pula ya. Tiba-tiba tak jumpa kereta. Saya pernah mengalami situasi sebegitu. Setengah jam cari kereta kat parking lot. Okey. Tak jumpa. Boleh tak saya nak bagi tips? Okay, sebab saya pun dulu selalu mengalami masalah macam tu. Tapi sebenarnya kita ni kan terutama sekali kalau kita ni wanita dan kita kadang-kadang terpaksa keluar ataupun berjalan sendirian ataupun kita bawa anak kecil ataupun bersama dengan orang tua. Sebenarnya kalau keadaan sebegitu agak membahayakan untuk diri kita kan. Apatah lagi kalau malam-malam, keadaan sunyi dan sebagainya. Jadi, kita kena ingatkan diri kita kalau kita ni jenis pelupa ataupun kita bukan disebabkan oleh brain fog tapi kadang-kadang kita memang secara pelupa lah. memang secara semula jadinya kan kita keluar kereta tu kita ada telefon bimbit kan apa kita snap dekat mana tiangnya dindingnya ataupun mana lift ataupun jalan yang kita masuk sekurang-kurangnya kalau kita dah keluar lewat dan sebagainya tak adalah kita duduk sorang-sorang kat dalam tu bahaya tapi ini, kan saya ada masalah handphone saya mati okey yang ini pula kena tambah lagi sediakan power bank betul okey alright hari ni kita nak bercakap tentang topik yang saya kira mungkin dialami oleh ramai ataupun sesetengah dalam kalangan penonton kita ataupun mungkin juga dalam kalangan anda yang merasakan bahawa kadang-kadang rakan-rakan ataupun ahli keluarga anda mencipta alasan ataupun mencari alasan-alasan yang tak munasabah. Namun hakikatnya ini perkara yang benar-benar terjadi apatah lagi jika seseorang itu pernah dijangkiti COVID-19. Betul. Saya rasa ramai pernah berkongsi pengalaman mereka setelah mengalami COVID-19 ini di mana mereka ni cepat lupa ataupun tak boleh ingatlah kadang-kadang letak handphone kat mana. Itu biasalah kadang-kadang kita pun kalau tengah pegang sesuatu kan rasa mana tapi padahal kat tangan. Kat tangan tu dalam poket kan. Tapi yang ekstrim sangat sampai tak susah sangat nak ingat. Mungkin anda pernah meluahkan perasaan ni kepada orang lain tapi orang kata alang kau ni saja je lah kau dah tua dah ataupun macam ya ke sebab ini saya sendiri pernah mengalami masalah ataupun pengalaman ni selepas pertama kali saya dijangkiti COVID-19 sebab memang saya lupa apatah lagi kalau kita tak mengacara macam ni kita harus berfikir dengan cepat dan juga pantas jadi kadang-kadang perkataan tu memang hilang tak ingat lupa dia tak datang jadi ini memang perkara yang benar yang mungkin bukan saja dialami oleh saya ataupun Sugita tapi mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton-penonton kalau anda mungkin ada pendapat pengalaman ataupun perkongsian yang ingin anda kongsikan, terus kongsikan bersama dengan kami. Ya, betul. Kita akan berhenti berehat seketika kembali selepas ini dengan tetamu-tetamu kita untuk membincangkan topik yang sangat serius ini. Topik apa? Brain fog. Brain fog. Kabut otak. Kabut otak. Lupa brain fog. Wanita hari ini. Hari ini. Mengalami lemah daya ingatan, kesukaran menumpukan perhatian dan pemikiran antara gejala kabut otak atau lebih dikenali sebagai brain fog yang digambarkan sebagai pengalaman yang dialami oleh sesetengah bekas pesakit yang dijangkiti wabak COVID-19. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan Fakulti Perubatan Universiti Malaya, didapati mereka yang mengalami COVID-19 bergejala teruk iaitu dalam kategori 4 dan 5 lebih cenderung dikaitkan dengan menghadapi masalah kabut otak berbanding dengan pesakit yang bergejala ringan. Selain itu, kajian turut mendapati simptom kabut otak ini terjadi disebabkan keradangan yang berlaku di bahagian dalam saraf otak yang boleh menyebabkan seseorang itu terganggu sehingga boleh mengalami pengejutan otak yang menjejaskan bahagian untuk mengawal emosi dan daya ingatan. Situasi ini secara tidak langsung turut mempengaruhi produktiviti kerja seseorang sehingga boleh berlakunya kemerosotan prestasi dalam menjalankan tugasan harian. Apakah antara faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah ini terhadap seseorang dan bagaimana cara mengatasi kesan long COVID dan gangguan kabut otak ini daripada berlarutan?
Itu dia tadi laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan penolong penyabit kita hari ini, iaitu Wan Ain Afifah. Kalau kita bercakap tentang kabut otak ataupun masalah pelupa secara mudahnya ataupun bahasa yang lebih ringkasnya untuk kita kongsikan, ini mungkin berlaku dalam kalangan anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini. Betul. Namun hari ini kita mungkin nak fokuskan lebih sedikitlah kepada golongan wanita dan juga kanak-kanak, bagaimana perkara ini boleh dielakkan, dikurangkan dan juga dapat kita membantu anda untuk mengatasi masalah ini. Baik, dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami memperkenalkan tetamu yang sudah pun terhubung di studio seorang dan dalam talian seorang. Di studio kita bersama dengan Dr. Akmal Hafizah Zamli selaku Ketua Jabatan Perubatan Rehabilitasi Hospital Sungai Buloh. Selamat datang, Doktor. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Dan dalam talian kita bersama dengan Nabila Huda yang dalam perjalanan ke Hatnyai katanya. Hai. Hai semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Abil, walaupun sibuk bersama dengan keluarga, nak meluangkan masa dengan keluarga, sudi juga meluangkan masa bersama dengan penonton. Okey Abil, mungkin kita boleh mulakan dengan Abil dahulu. Kalau kita bercakap tentang pengalaman Abil sendiri, ramai yang tahu Abil pernah dijangkiti COVID-19 sebanyak 2 kali. Bagaimana Abil satu ketika juga pernah tulis ataupun ada ciapan di Twitter mengatakan nak bantuan. Macam mana Abil rasa lupa ni? Ada tak benda-benda yang boleh nak makan ke apa untuk membantu untuk mengingatkan semula kan? Okay, Abil boleh tak kongsikan pengalaman Abil? Macam mana dan bila Abil dah mula rasa lupa tu Abil? Okey, Abil rasa yang Abil dah mula lupa tu sejak Abil baca skrip, Abil macam rasa kenapa aku nak kena baca skrip ni sampai lebih daripada 10 kali? Benda ni adalah unusual. Usually I baca skrip sekali, dua, sekali pandang, I dah tahu dah apa I nak buat. What is the lines, apa yang seterusnya. But this time macam 10 kali, lebih daripada 15 pun I tak dapat dia masuk dalam kepala otak. So I thought that benda tu adalah disebabkan faktor umur atau mungkin sebab I dah beranak ke. I pun tak sure. And then bila I post on my Instagram, dan ada orang datang bagi tahu information pasal brain fog ataupun lepas kena COVID pelupa. Tapi I tak tahu lah sama ada benda tu sahih ataupun tak. So I still tak dapat dia jawapan. Tak dapat jawapan yang betul. Hello? Okey, baik. Kalau kita dengar... Hello, dengar tak? Dengar. Abil nak sambung ke? Ya. Hello? Okey. I cuma cakap, I pun tak tahu sama ada betul sahih ataupun tak. Sebab I tak pernah dengar dari mulut yang pakar. Okey, baik-baik. Kalau kita dengar apa yang dikongsikan oleh Nabila, Doktor, ya, pada awalnya dia tak tahu sama ada ini betul ataupun tidak kan. Tetapi kalau kita baca pelbagai perkongsian daripada research yang dilakukan, brain fog ini adalah sesuatu yang memang berlaku, it's real kan. Dan mungkin doktor boleh kongsikan brain fog ataupun kabut otak ni disebabkan oleh COVID-19, Doktor. Okey, terima kasih ya Sugi ya atas soalan tersebut ya. Memang kekabutan otak ni adalah satu gejala ya daripada gejala-gejala long COVID yang mengikut takrifan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia adalah berlaku secara berlarutan sehingga melebihi tempoh masa 3 bulan dan ianya boleh menjejaskan ya aktiviti harian termasuklah prestasi kita melakukan pekerjaan bagi mereka yang bekerja ya. Kalau kita lihat ia berpotensi untuk berlaku pada mana-mana jua individu yang mengalami jangkitan COVID-19. Bagaimanapun kalau kita melihat prevalence tadi ya, anggaran peratusan yang mengalami kekabutan otak atau brain fog ini adalah sekitar 4 sehinggalah 47% ya. Dan kita mendapati bahawa terdapat segelintir mereka yang mendapat jangkitan COVID-19 ni lebih berisiko mengalami long COVID termasuklah gejala kekabutan otak ini. Ya, antaranya adalah mereka yang mengalami jangkitan COVID-19 yang lebih teruk ya, berbanding dengan mereka yang mengalami gejala yang lebih ringan walaupun mereka masih boleh mendapat gejala kekabutan otak ya. Jika kita melihat mereka yang mengalami lebih dari 5 gejala ketika awal jangkitan COVID-19 adalah berisiko untuk mendapat gejala kekabutan otak dan gejala long COVID yang lain. Ya? Adakah gejalanya doktor seperti awal-awal dulu kita ada demam sesama, hilang diri bau, diri rasa? Adakah itu faktornya? Yes. Semakin banyak
ya, gejala yang kita alami, semakin tinggi risiko untuk kita mendapat long COVID. Ya, saya tertarik dengan satu kajian yang menunjukkan bahawa walaupun kaum lelaki ya lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih teruk, tetapi ya prevalence long COVID itu adalah lebih tinggi di kalangan kaum wanita. Itu sangat menarik ya fakta yang tersebut. Dan kita melihat lagi mereka yang mengalami comorbidities, ya, pelbagai masalah perubatan juga berisiko lebih tinggi untuk mendapat gejala long COVID, termasuklah kekabutan otak. Okey. Apa yang doktor terangkan ini jelaskan mungkin juga menjawab persoalan Abil sendiri dan juga anda dalam kalangan penonton, sebab kadang-kadang bila kita cakap tentang, kita lupa ni doktor, kadang-kadang kat rumah kadang-kadang ahli keluarga yang tak pernah mengalaminya ataupun pernah dijangkiti COVID tetapi tidak mengalami masalah COVID otak ni, rakan-rakan ke, ahli keluarga ke, dia akan kata ya tak yalah ni, cari alasan dan sebagainya. Dan ini juga mungkin boleh menjawab persoalan tersebut. Dan Abil sendiri tadi, Abil ada katakan kadang-kadang kita ni tak tahu kan sama ada kita ni kadang-kadang orang perempuan doktor, ada macam-macam, kadang-kadang memang kita faktor umur kita, pramonopause dan sebagainya, kita mungkin boleh mengalami masalah lupa ni. Bila Abil dah melalui masalah tersebut, apa yang Abil lakukan sebenarnya Abil? Masa saya dapat tahu, saya ada buat research juga tentang macam mana untuk memulihkan atau ambil supplements yang ada. Tapi but then I realise yang I memang bukan seorang yang jenis ambil supplements, because I know supplements tak berapa bagus untuk badan I, because dia adalah proses punya benda yang dijadikan kapsul. I selalu tak percayakan benda tu, but I thought at first I nak makan suplemen tu. Tapi bila I dah buat research, I dah tanya ustazah I tanya my husband, apa benda yang sepatutnya I ambil. Dan ada orang bagi cadangan. So I just amalkan buah kurma dengan air zam-zam, buah fig dan juga buah zaitun buat masin. Tapi saya tahu untuk memulihkan tu mungkin saya tak pernah mengharap. Cuma hari tu last few days I baru buat full medical check up. Yang ni I rasa benda yang sangat terkejut, yang I rasa macam wah, jahat sungguh COVID ni sampai macam tu sekali kau buat kita, kau buat aku lupa. I check I punya x-ray, my CT scan dekat I punya lung I ada parut. Dan di mana parut tu tidak dapat dipulihkan. Tak ada ubat pun untuk pulihkan kita punya parut tu. Okey, baik. Dan Nabila, kalau boleh saya nak tanyalah, kenapa awak memuat naik Twitter tu? Sebab masa tu awak macam anxious, stress, kenapa awak nak cari cara untuk hilangkan situasi ni? Saya tak depress, jangan risau. It's just a small matter which is I tak hafal I punya skrip je. Bila I baca skrip tu, sekarang ni I punya perbezaan dia bila I sekarang dengan dulu, which is kalau I masuk dalam set, I akan baca skrip on the day. Macam contohnya kita dah baca semua, pagi tu nak pergi syuting baru I akan baca balik semula. But this time, kerana I terlalu takut yang I tak akan ingat, malam sebelum I tidur, I baca skrip dulu. So I think something is not right with me. Right. Okey. So I rasa macam tak boleh ni, sebab I tak nak lah dekat set nanti I nak kena banyak kali take. Kalau sebabkan I lupa ni, I nak kena cut macam 10-5 kali, I tak nak. Benda tu dah tak, it's not right dah untuk sebagai seorang pelakon untuk buat bertik-tik. Dia dah macam seolah-olah macam kita tak fokus. Okey. Itu pengalaman Abil sendiri kan. Tapi sebagai seorang dewasa, doktor, kadang-kadang kita ni bertuah kerana dari segi cara ataupun mudah untuk kita mendapatkan maklumat dan sebagainya. Tadi doktor dah kongsikan bahawa dalam golongan wanita sendiri mempunyai prevalence atau kebarangkalian yang lebih tinggi untuk mengalami kabut otak ini. Tetapi bagaimana pula dengan kanak-kanak? Sebab kadang-kadang kanak-kanak pun dijangkiti COVID-19. Kita orang dewasa ni kita boleh ceritalah kan kat kawan-kawan, boleh tanya dan sebagainya. Tapi anak-anak ni kadang-kadang dia tak tahu nak terjemahkan, nak kongsikan yang sebenarnya dia pun tak ingat ni, dia lupa. Takut mak kata saja tak nak hafal sifir kan. Betul. Macam mana tu? Tepat sekali ya. Gejala long COVID termasuk kekabutan otak ini, dia boleh menjejaskan tanpa mengira usia. Sama ada usia dewasa, usia warga emas mahupun kanak-kanak atau pediatrik ya. Dan kita melihat kajian yang sedia ada setakat ini lebih kepada memfokus kepada populasi dewasa. Ya, walaupun
telah ada kajian-kajian melibatkan long COVID termasuk kekabutan otak di kalangan kanak-kanak. Cuma tidaklah sebegitu meluas seperti mana populasi dewasa. Dan kita melihat bahawa prevalent di kalangan kanak-kanak adalah sekitar 4 hingga 61%. Jadi dia sangat wide ranging, sangat luas dia punya prevalence tadi. Dan kerana kanak-kanak ini kadang-kadang ada yang tidak dapat menzahirkan, kita tidak dapat untuk share bagaimana sebenarnya yang mereka alami. So kebanyakannya bagi mereka yang pada usia rendah berdasarkan observation ataupun kita melihat kepada observation oleh parents mereka, termasuklah guru kalau di peringkat di sekolah. Kena ada perhatian yang lebih, pemerhatian yang lebih daripada ibu bapa dan juga guru-guru. Termasuk. Ada komen. Silakan kita nak kongsikan komen yang Sugi. Iaitu daripada Zinat Man berkata, saya ingat saya je perasan simptom COVID-19 selepas dijangkiti. Tapi memang berlaku sebab sometimes saya lihat pada anak lelaki saya dan perempuan cepat lupa dan cepat letih dan mereka kurang fokus pada apa yang kita beri dan perkataan cepat lupa dan mudah letih. Ini antara simptom bagi seorang post-COVID simptom bagi seorang kanak-kanak. Betul. Juga, Itu je rasanya. Ya. Adalah penting juga untuk kita mendiagnoskan long COVID ataupun kekabutan otak ni disebabkan oleh konsekuens ataupun komplikasi COVID ini, kita perlulah mengexclude ada clinical diagnosis terutama kalau di peringkat kanak-kanak ini. Jadi kita perlulah mendapat penilaian profesional perubatan. Kita tidak boleh terus mengklasifikasikan self diagnosis bahawa kurang tumpuan, kurang perhatian dan kelesuan di kalangan kanak-kanak adalah akibat COVID-19 walaupun mereka baru saja dijangkiti fasa jangkitan COVID-19 kerana ada diagnosis lain juga yang boleh memanifestasi dengan gejala kekabutan otak ini. Contohnya. Ya, tadi Fiza dengan saya pun sempat berjual. Contohnya penyakit-penyakit seperti masalah hormon thyroid, masalah attention deficit, hyperactive disorder, ADHD and all that. Kerana itu saya sangat menyarankan terutama di kalangan kanak-kanak perlulah mendapat penilaian profesional perubatan dan sekiranya perlu mendapat penilaian oleh pakar kanak-kanak itu sendiri. Penting kan? Itu saran sangat penting. Bagus, doktor, Sebab anak-anak ni akan melalui proses pembesaran yang lebih lama daripada kita ni. Maksudnya mereka kalau hari ini baru 9 tahun, mereka akan melalui fasa kehidupan yang lebih panjang. Jadi jangan kita sambil lewa dan sambil leka. Selepas ni kita nak tanya kepada doktor sebab kadang-kadang doktor bila kita dijangkiti COVID-19 mengalami simptom yang ringan sahaja, tetapi kemudian selepas itu kita akan melalui jangka masa ataupun fasa long COVID yang panjang. Tapi kadang-kadang saya cakap tentang diri sendiri jugalah, diri sendiri ataupun ibu bapa dan sebagainya, mereka merasa tak ada apalah, masa jangkitan tu sikit je. Jadi sebab itulah juga kadang-kadang kita ni ambil sambil lewa je, tak pergi buat medical check up, tak jumpa doktor selepas itu dan sebagainya. Doktor mungkin akan komen selepas ini kenapa perlu untuk kita melakukan perkara-perkara tersebut. Tapi sebelum ini kita dengarkan dahulu apa agaknya pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Okey, bila you tanya baru I tanya you balik, short term memory loss kan? Pernah rasanya dia macam ni. Kadang-kadang kita tengah berbual, lepas tu tiba-tiba macam, alamak, tak dapatlah perkataan tu apa sampai macam tak puas hati. Macam kejap-kejap Google cari. Ni dia macam tu. Dia macam tiba-tiba hilang, tak jumpa ayat tu. Macam tu, kenal lah kot. Daripada apa yang saya tahu, saya tak dapat negative effects daripada COVID sebab saya memang apabila saya dapat COVID tu dengan isteri saya memang berjaga-jagalah minum ubat dan jaga kesihatan dan juga sebelum saya positif pun masa PKP itu dilaksanakan saya dah mula exercise bersama isteri. So mungkin saya rasa efek daripada COVID, so dia selalunya nak exercise 2 jam, dia setengah jam pun dia dah sangat semput, mudah demam. So selepas kena COVID tu kebanyakannya kadang-kadang dia rasa macam sakit dada tu berterusan. Saya seorang bekas sakit COVID. Bukan simptom orang kata after yang dah kena ni kan, saya selalu penat and then selalu kena batuk macam batuk kering. Dia sekejap jadi lepas tu kurang selera makan. Dia jadi macam bila kita makan tu cepat kenyang.
Sebab dia rasa kita macam orang kata bloated, macam nak muntah tu. Itu yang saya rasakan lah selepas kena COVID. Okey, itu pengalaman mereka sendiri, Fiza. Dan ini pengalaman Rose Ghaffar. Saya COVID-19 stage 5. Memang alami isu ini. Kesan dari COVID buat kita alami brain fog. Untuk ingat semula seperti normal, makan masa, fokus untuk pulih perlukan masa dan pemakanan yang sihat. Untuk anak-anak, pastikan mereka dapat nutrisi. Dan tadi Fiza pun dah kongsikan pengalaman Fiza. Dan doktor sempat masa kami berbual tadi kata kalau lupa ataupun mengalami brain fog, jangan stres sebab stres akan menerukkan situasi itu. Ini doktor kita nak tanyakan doktor. Mungkin lain orang lain caranya. Tadi kita tanya dengan Nabila kan. Nabila kita tak apa, dia okey, relax, dia tak ada rasa stres ataupun depressed sebagainya. Tapi kalau macam saya pula, bila kita ni kerjaya kita ni memerlukan kita berfikir dengan cepat dan contohlah kita live hari ni kita tak pakai skrip. Jadi kita kena fikir tu dengan cepat. Kadang-kadang bila perkataan tu kita hilang, kita tak jumpa, kita kan jadi saya stres, geram macam apa benda saya nak cakap ni, kenapa saya lupa. Dan saya kira ini mungkin bukan berlaku pada diri saya sahaja, tapi mungkin juga dalam kalangan penonton yang tak tahu kita nak kongsikan perkara ini kepada siapa. Adakah perkara ini akan berterusan? Berapa lama ia akan berlaku dan adakah ia boleh dipulihkan ataupun tidak, doktor? Okey, benar ya. Kalau kita melihat gejala long COVID ni, dia jarang berlaku secara hanya satu gejala. Ya, dia berkait antara satu sama lain. So kebiasaannya kalau kita tengok simptom yang paling kerap dilaporkan adalah kelesuan. Bukan saja kelesuan minda, malah kelesuan fizikal dan sebagainya. Jadi kelesuan ini boleh menyebabkan dan menerukkan lagi gejala kekabutan otak dan mudah lupa ini. Ya, dan bila kita lupa, kita akan menjadi stres. Stres akan menyebabkan kita boleh mendapat kemurungan, ya, anxiety ataupun bimbang yang bersangatan, dan ini boleh mengganggu tidur kita yang nyenyak. Bila kita tidak mendapat tidur yang nyenyak, brain fog ni akan menjadi lebih teruk. So ia merupakan kitaran gejala-gejala di mana peningkatan magnitude atau keterukan suatu simptom akan menyebabkan negative impact kepada simptom-simptom yang lain. Tetapi berita baiknya adalah bertambah baiknya satu gejala akan memberi positive impact kepada gejala-gejala yang lain. Ya, kerana itulah bila ada individu yang mengalami gejala long COVID, biasanya kita akan melihat di antara banyak gejala long COVID yang manakah paling predominant. Ya, kebanyakannya yang dominannya adalah kelesuan, ya, kelesuan mental dan kelesuan fizikal. So kita mempunyai strategi tertentu. Pertama adalah menilai impact kelesuan tersebut kepada fungsi asas harian dan prestasi sekiranya pelajar, prestasi pembelajaran, sekiranya bekerja, performance at work kan, bagaimana prestasi dia di perangkat kerja, dan sekiranya sangat serius ia memerlukan program rehabilitasi yang berstruktur. Saya ada juga terbaca berkaitan dengan brain exercise. Kejap lagi nak tanya doktor adakah ia membantu, tapi Nabila nak tahu juga daripada banyak komen yang dikongsikan dan cara untuk mengatasi ni brain fog ni, adakah Nabila mengikut mana-mana satu ataupun apa yang Nabila lakukan untuk membantu brain fog? Membantu mengurangkan brain fog. Nabila? Okey, nampaknya ada masalah teknikal sikit. Okey, kita mungkin boleh terus tanya kepada doktor dahulu sikit. Doktor, mungkin saya baca juga mereka kata kalau nak membantu mengurangkan masalah brain fog ini, melakukan brain exercise. Adakah ia sebenarnya membantu, dan kalau ya, apa yang boleh kita lakukan di rumah, doktor? Okey. Terima kasih atas soalan tersebut. Kalau kita melihat gejala tadi adalah pelbagai cluster of symptoms. Jadi untuk merawat kes-kes yang begini melibatkan penglibatan pelbagai kepakaran perubatan sebenarnya. Dan contohnya kalau doktor melihat dan menilai brain fog ini dan kita mengesyaki adanya keadaan perubatan yang serius, ya, seperti contohnya kadang-kadang boleh berlaku keadaan di mana pesakit yang mengalami brain fog ini ada pelbagai medical comorbidities, dan bila comorbidities ni tidak terkawal, contohnya pesakit diabetes, glycemic index dia, kadar gula dia tidak terkawal, ini menyebabkan kelesuan, kelesuan mental, kelesuan fizikal, dan ini akan menambah terukkan lagi brain fog tersebut. Jadi kita perlu merujuk kepada kepakaran, contohnya kepakaran internal medicine, ataupun perubatan dalaman. Sekiranya mereka mengalami tekanan atau stres yang sangat teruk
pihak kami boleh merujuk pada pakar psikiatri dan sebagainya. Kerana dengan menangani contohnya comorbidity being optimized dan termasuklah stres yang teruk, kemurungan dan sebagainya, ia akan membantu gejala ini. Ya. Jadi elemen yang penting bagi intervensi rehabilitasi adalah elemen melakukan senaman. Ya. Termasuklah senaman fizikal, senaman pernafasan, kerana kita tahu COVID-19 kesan dominannya adalah pada sistem respiratory. Jadi amatlah penting ya untuk melakukan senaman pernafasan dan senaman lain adalah seperti senaman regangan, senaman menguatkan otot ya, serta senaman aerobik. Bagi meningkatkan semula stamina, bukan saja stamina fizikal, malah also stamina mental kita. Ya. Jadi kalau saya boleh klasifikasikan strategi adalah untuk menangani brain fog ini adalah secara restoratif dan compensatory. Maksudnya? Restoratif ini adalah kita melakukan strategi-strategi untuk meningkatkan semula kefungsian sistem tubuh yang boleh menginfluence atau mempengaruhi gejala kekabutan otak ini. So secara generalnya adalah amalkan gaya hidup yang sihat, ya. Minum air, ya. Hidrasi sangatlah penting bagi mengurangkan gejala kekabutan otak ni. Makan makanan yang seimbang. Elakkan makanan yang boleh menggalakkan lagi keradangan. Kerana kekabutan otak ni seperti mana yang kita paparkan berkaitan dengan neuroinflammation, keradangan yang kronik di bahagian sel-sel di bahagian otak, ya. Jadi kurangkan makanan berproses, makanan dengan ada pengawet dan sebagainya. Ya, kita hadkan dan limitkan screen time. Kerana screen time maknanya kita melihat handphone, televisyen dan sebagainya, dia menggunakan brain energy. So ia menyebabkan kelesuan, ya, dan itu akan boleh menambahkan. Jadi hadkan. Memang kita tidak di era digital ini kita tidak dapat lari dari menggunakan teknologi. Cuma jika benar-benar perlu, maka kita menggunakannya dan kita kalau boleh hadkan sedikit sampai kita punya ketajaman fikiran, kecerdasan fikiran, mental speed processing semua tu semakin improve, ya. Sekiranya ada tabiat-tabiat sepertinya merokok ataupun menghisap vape, itu semua akan mengganggu pemulihan dari segi kekabutan otak ini, ya. Dan senaman yang saya suka sentuh, telah disentuhkan oleh Sugi tadi, adalah senaman minda, adalah strategi restoratif spesifik yang penting, ya. Jadi kita amat menggalakkan, ya, permainan-permainan seperti nombor, permainan perkataan, Sudoku, ya, dan sebagainya, crossword puzzle and all that, because itu sangat merangsang sistem kognitif secara keseluruhan. Mulakan dengan level rendah, ya. Kalau kita terus kepada level yang tinggi dan kita tidak dapat melakukannya, nanti kita akan stres. Saya nak kongsikan itu juga, Doktor. Sebab saya biasa buat Sudoku tu, dah pergi level yang lebih tinggi. Tapi sekarang ni bila mulakan dengan level yang lebih rendah pun kadang-kadang tak boleh jawab. Saya rasa frust dan saya akan tinggalkan macam tu saja. Adakah itu proses yang normal atau bagaimana, Doktor? Ya, kerana itulah kita menyarankan agar mulakan level yang paling rendah yang kita mampu buat mengikut kapasiti keupayaan kognitif kita ketika itu. Bagi mengelakkan frustration, ya, dan sebagainya yang akan berlaku lah, biasa berlaku. You can do it, Fiza. Normal, saya ingatkan tak normal. Baik, Nabila di sana ada lagi ke? Nabila dengar? Ya, dengar. Okey, Nabila. Doktor dah ceritakan, berkongsi bagaimana untuk menangani brain fog ni, dan kami nak tahu daripada Nabila sendiri, apa yang Nabila lakukan untuk menanganinya? For now, I rasa benda tu macam I sekarang ni I tak nak fikir apa-apa dah. Jadi macam I dah terima kenyataan, so I cuba just go with the flow, and then dalam masa sama I try makan apa yang bahan-bahan organik yang banyak dinasihatkan oleh family dan keluarga saya, apa yang perlu dimakan. Macam kurma tu bagus, air zam-zam tu bagus, buah olive tu pun bagus juga, banyak khasiat dia untuk kita punya brain. So I just amalkan tu lah. Untuk dia pulih seperti biasa tu saya tak mengharap. Cuma saya macam takut je lah, macam kita dalam industri macam tadi Fiza bagi tahu, kita kan perlu daya ingatan yang kuat. Yang saya takut adalah saya takut saya apa yang kekurangan saya ni susah untuk saya teruskan kerjaya saya
kerjaya yang saya cinta ni, itu je. Okey. Saya suka mengambil sikap positif yang ada pada Nabila ini. Daripada masa Nabila positif pun COVID-19, dia banyak berkongsi kata-kata positif kepada ramai orang dan juga saya sendiri. Terima kasih Abil. Selamat bercuti bersama dengan keluarga. Safe trip. Okey, you je. Okey. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada para penonton apa yang menjadi kerunsingan dan kebimbangan kita adalah masa saya sendiri dan saya kira ramai dalam kalangan penonton. Adakah perkara ini akan berterusan dalam kita nak cuba mengadaptasi perkara ini? Adakah ini akan berterusan? Adakah ini mungkin boleh menyebabkan seorang wanita itu boleh mengalami masalah demensia ataupun Alzheimer dalam usia yang lebih muda ataupun bagaimana, doktor? Okey. Menarik soalan yang diberikan tersebut ya. Kita melihat, saya menjawab soalan yang terakhir dahulu. Kita melihat bahawa terdapat satu kajian ya di mana dilakukan postmortem kepada kes COVID-19 yang mengalami fatality atau kematian ya. Jadi diambilkan sampel brain tissue dan bila dianalisa didapati terdapat struktur protein yang hampir menyamai protein yang terdapat bagi pesakit yang mengalami Alzheimer dan juga demensia. Tapi itu adalah di peringkat awal kajian. Dia belum ada kajian saintifik yang itu bersifat anekdotal. Ianya belum konklusif. Tapi telah pun dilaporkan. Ya. Jadi kerana COVID-19 ni agak baru. Ya. Kita rasa seperti agak lama. Sebenarnya baru 2 tahun kita mengalami pandemik ini. Jadi kajian masih giat dijalankan untuk melihat kesan jangka panjang. Dan kalau kita tengok kadar pemulihan ya, kekabutan otak ini adalah bervariasi dan unik dan tersendiri antara satu individu dengan individu yang lain. Kebanyakannya pulih dalam tempoh beberapa bulan, tetapi ada yang mengambil masa hingga melebihi 1 tahun. Ya? Kalau saya boleh kongsikan sedikit, strategi tadi saya mention about restorative strategy, terdapat another strategi yang dilakukan iaitu strategi compensatory bagi membantu mereka yang mengalami long COVID pada tempoh masa yang lama bagaimana untuk dia compensate kepada berterusannya gejala-gejala ini kerana ia memberi cabaran terhadap aktiviti asas harian dan sebagainya. Jadi saya tertarik dengan beberapa tips yang telah Fiza tadi kongsikan ya. Antaranya adalah melakukan checklist, menggunakan notes, phone reminder, ya, kalau tempat parking ambilkan gambar. Itu semua adalah strategi-strategi macam mana kita boleh mengadaptasikan persekitaran bagi membantu kita menangani impak gejala-gejala tersebut. Dan dari segi intervensi rehabilitasi, ya, kita ada bahagian kepakaran yang pelbagai, ya, antaranya dari segi senaman pernafasan, senaman menguatkan otot dan sebagainya. Kita ada anggota fisioterapis untuk membantu senaman yang sesuai dan selamat termasuk pada intensiti yang sesuai dengan kadar pemulihan sistem respiratory serta sistem kardiovaskular mereka. Dan bagi fungsi kognitif kita ada pemulihan cara kerja atau occupational therapist yang boleh membantu menangani gejala-gejala ini. Termasuklah ya gejala ringan seperti stress management, relaxation therapy, relaxation techniques, ya, energy conservation. Terdapat pelbagai kaedah yang bersesuaian ya mengikut tahap pemulihan individu tersebut. Baik doktor, ada banyak lagi soalan saya sendiri nak tanya doktor tapi masa amat mencemburu kita. Tapi akhir kata doktor, bagi mereka yang menonton sekarang ni pastinya satu persoalan yang mereka ingin tahu adalah brain fog ataupun kabut otak disebabkan COVID ni boleh dipulihkan, ya ataupun tidak? Menarik soalannya, ya, dengan penilaian oleh profesional perubatan dan kaedah rehabilitasi spesifik insya-Allah boleh membantu. Ya, okey. Jawapannya ia boleh dipulihkan tapi dengan bantuan mereka yang pakar. Jangan buat self diagnose, jangan buat rawatan sendiri, berjumpalah dengan mereka yang pakar. Itu kata kuncinya. Janganlah kita ni buat rawatan-rawatan sendiri kat rumah Berjumpalah dengan mereka yang lebih pakar. Okey, baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada Dr. Akmal atas perkongsian doktor. Banyak yang doktor dah kongsikan. Pastinya mereka yang menonton sekarang ini tahu yang brain fog, kabut otak disebabkan COVID is not a joke. It is betul. real. Nah, apatah lagi kita harapkan perkongsian kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi input dan juga manfaat yang berguna kepada golongan wanita dan ibu, khususnya dalam kita membantu anak-anak kita yang mempunyai peratusan 4 hingga ke 67% boleh mengalami masalah long COVID ini. Jadi kita lihat anak kita, kita beri perhatian yang lebih. Kalau mereka perlukan bantuan, kita bawalah berjumpa dengan mereka yang lebih pakar, insya-Allah.
rumah. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dengan sesuatu yang menarik. Harapnya tak ada challenge hari ini. Ada lagi ke challenge? Kita lihat selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Hari ini. Okay. Face mask dah pakai, sekarang kita nak pakai glove. Kita nak buat pembedahan. Okey, baik. Kita bersama dengan Eliana Fatin ataupun lebih mesra dipanggil Atin, yang akan menunjukkan kepada kita macam nak buat pelbagai benda lah yang boleh buat daripada resin art ni. Okey, tapi yang penting kena pakai mask sebab apa, Fatin? Mungkin awak boleh terus kongsikan. Okey. So resin ni dia adalah jenis material yang sejenis cecair lah. Bila kita gabung dua ni, yang besar ni kita panggil resin ataupun orang biasa sebut resin A, atau yang ini adalah hardener ataupun disebut dengan resin B. So bila kita campur kedua-dua ni, kita boleh hasilkanlah banyak jenis item. Macam kat kelas subjek macam kimia, betul. Kalau bercakap tentang resin ni, ini juga antara perkara ataupun barangan yang popular sebenarnya bagi mereka yang gemarkan aktiviti seni. Jadi Fatin mungkin boleh kongsikan sambil Fatin nak buat. Hari ni Fatin nak buat apa? Okey, hari ni nak bagi cabaran kat Fiza dengan Sugi lah. Cabaran lagi. Hantar memorandum lah macam ni. Okey. So hari ni Fiza dengan Sugi boleh pilih sama ada buat bookmark ataupun kita buat keychain. Buat keychain lah. Buat keychain macam senang sikit. Okey. Tapi nak tahu jugalah Fatin, bila bercakap tentang membuat aktiviti seni ni kan, dia bukannya mudah. Kadang-kadang kita boleh buat sendiri tanpa perlu belajar. Boleh belajar melalui video YouTube dan sebagainya. Tapi macam Fatin sendiri, macam mana boleh tercetus ni inspirasi untuk belajar buat resin art ni? Kalau Atin sendiri, masa PKP dulu kan selalu scroll. And then kita jumpa benda yang cantik. Kita suka. And then bila Atin tengok resin ni, mula tengok dari luar negara lah banyaknya. Okey, macam mana nak buat ni? Ain nak ke kitchen ni? Macam mana nak buat ni, Fatin? Dia nak sebut nama dia. Okey, cara buat ni. Kan? First, so resin A dengan resin B ni, dia punya nisbah 1 resin B bersamaan dengan 3 resin A. Okey. Saya dah tak ingat lah. Saya memang ambil subjek kimia dulu. Kalau ni kira matematik lah. Okey, ni cup dia pakai cup besar lah. Tak, ni untuk ambil cup besar. Tak. Okey, terus tuang ke sini. Okey, sama-sama tu apa kata Atin tolong buatkan? Okey. Awak buat. Kalau kita tolong buat tak cukup masa mungkin. Okey, contohnya macam ni. Okey, sambil-sambil awak buat tu, kami nak tahu jugalah berapa lama awak membuat resin art ni ataupun bahan-bahan daripada resin ni. Atin buat lebih kurang dalam setahun macam tu. Barangan-barangan ni kita boleh dapatkan dalam talian kan? Kita boleh order dalam talian kan? Kita boleh buy online. Basically buy online je lah. Cuma kat Shopee lah. So jarang lah dalam ada. talian? Betul. Alright. Kita dah masukkan resin A ya? Ni resin A, kemudian kita masukkan resin B. Resin B. Okey, tapi nak tahulah Fatin, kan biasanya bila orang datang untuk buat tempahan, sebab saya lihat ada macam-macam. Ada family portrait, ada keychain. Yes. Apa yang mereka gemar dapatkan? Selalunya keychain and then frame macam ni lah. Contohnya macam ni kan nak untuk orang bersara kan. So diorang nak tempahlah plate untuk bersara ataupun yang macam tu. Okey. Yang depan sekali ni kalau macam nak bagi hadiah untuk orang kahwin. Tapi macam mana kan kalau kita tengok sambil-sambil buat tu kan. Kalau macam ni mesti nak letak gambar, buat tulisan. Macam mana Dia kena ada 2 layer. Macam ni ada 2 layer. So yang kita orang buat hari ni berapa layer? 1 layer je. Tak sempat. Keychain tu berat tak keychain tu berat. Ambil F lah. Pizza. Berapa lama kalau nak siapkan keychain? Sama colour dengan baju? Sama colour. Kalau ni masa kalau nak kering ni kena ambil masa 2 hari. Okey. So hari ni kita just tuang je lah. Tak sempatlah nak siap sebab nak tunggu 2 hari ni. Okey, kalau saya ketuk ni, dia macam material dia macam boleh pecah. Jadi boleh pecah ke sebenarnya? Nak try baling? Tak nak. Okey, kita try boleh? Kita try baling? Baling. Kita try baling kecil lah. Boleh. Kecil Okey. Dah ready? Kita baling yang kecil Sebab kalau kaca dia akan pecah. Betul tak? Dan dia mungkin berbahaya kepada kanak-kanak. So kalau kita tengok ni 2, 3. Dia tak pecah. Okey, jadi sekurang-kurangnya kalau kita nak bagi hadiah pada anak-anak kita ataupun mereka nak pegang keychain ni bawa ke sekolah dan sebagainya, tak berbahaya. Tak bahaya. Sebab dia tak pecah. Okey, ni dah siap ke? Okey, ni dah siap dah. So nak pilih warna. Nak pilih warna. Betul. Okey. Yang ni boleh jadi berapa? Okey, buatkan lagi satu. Yang ni boleh jadi banyak. Boleh jadi banyak. Boleh tuang dalam ni lah. Okey. Kita bahagi 2 Kita bahagi 2. Saya colour apa? Nak colour apa? Saya ambil colour ni lah. Pink. Okey, Ain kata dia nak colour pink. Producer, ada apa-apa colour awak nak? Merah.
apa. Producer saya nak warna merah. Fiza dah ambil. Tak, ini pink. Pink. Okey, tak ada merah. Kita ambil pink saja. Saya nak gabungkan colour tu boleh tak? Boleh. Okay. Masukkan colour dalam ni ya. Tak kisah berapa banyak. Tak kisah berapa banyak. Oh, okey. Okey. Oh, itu dah. Okey, ni sesuai tak kalau nak buat dekat rumah bersama dengan anak-anak? Sesuai, tapi kena ada precaution lah, macam pakai mask sebab dia ada bau yang tidak menyenangkan. Okey. Saya pernah tengok orang buat earring, subang. Ada juga. Kan? Dia boleh buat macam-macam, tapi dengan syarat kita ada mold je lah. Okey. Kalau ada mold boleh buat. Okey, kalau nak belilah kan, kalau nak pergi kedai, lepas tu nak beli bahan-bahan ni, pergi kedai tu lepas tu cakap apa? Nak beli resin. Saya nak letak tu boleh? Nak beli resin. Nak letaknya boleh? Boleh. Oh, beli resin macam permintaan. Ni pun ada, kita ada glitter juga. Okey, ni dah siap ke? Macam mana? Boleh ke? Sampai dia sebati lah. Sampai dia sebati Jangan tiba. Jangan. Ni boleh buka. Boleh buka ni. Oh, ni cabaran. Saya lupa pula ni cabaran. Okey. Dah sebati ke Fiza punya? Tak sebati ke? Cilik lagi. Kita sejati. Okey, rasanya dah sebati ke? Okey. Dah sebati kan? Sebati. Okey. Kita buat apa yang nak sini sikit lah. Okey, sini sikit. Okey. Tak rata. Okey. Awak beri kelas buat resin art ni tak? Kalau lah tak jadi kan, mungkin kena ambil kelas. Saya ada buat kelas. Okey. Awak sudi ambil saya sebagai student? Boleh. Boleh ya? Ni boleh ke letak? Boleh. Dah. Dah. Okey. Saya buat S ni lah. Nonton kat rumah agak-agak dia gelakkan kita orang ke Fiza? Tak apa, dia kata hari-hari kita tak jadi. Dia buat apa pun tak jadi. Dah cantik ya. Okey Fatin, awak sebenarnya umur berapa? Saya boleh tanya ke umur? Boleh. Saya umur 27. 27 saja. Yes. Dan baru je. Apa yang membuatkan awak nak berkecimpung dalam bidang menjual resin art ni? Sebab saya suka benda yang cantik-cantik macam ni. Okey, tapi nak tahu jugalah kalau orang nak buat tempahan, berapa lama masa yang mereka perlukan dan dari segi harga pula macam mana? Kalau buat tempahan, dia depend on item jugalah. Contoh macam kitchen ni dalam 8 ke 10 ringgit macam tu. Okey. Tapi sebab saya yang buat ni, huruf A ni Ain, remember it's £1,000. Wow. So ada limited edition. Ain, saya belikan awak mold dengan bahan-bahan awak buat sendiri. Ain tu SM kita, saya dah siap dah. Saya pun dah siap dah. Dah siap dah. Nampak cantik lah. Kalau nak kering tu kena tunggu 2 hari. Kena tunggu 2 hari. 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari. Dia tak kering. So kalau nak tengok siapa menang tak, kita tunggu 2 hari. Fatin awak upload lah kat IG awak. Jadi apakah laman IG awak untuk tunjukkan? Untuk IG saya Resin Art by Aten dan untuk ada TikTok juga Resin Art by Aten. Jadi awak menari buat TikTok bersama dengan Resin. Semua pasal Resin Art sahaja. Okey, baik. Dan kalau mereka nak buat tempahan pun bolehlah kontak awak. Betul. Okey, sebab hasilnya 2 hari lagi, lambat lagi. So kita boleh tambah-tambah lagi lah apa yang kita nak. Nampaklah kesungguhan Fiza Sabda. Walaupun anda tak berapa nampak di belakang ada halangan di hadapan tu. Okey, kita alihkan. Tolong angkat ni. Yang ini. Okey, baik. Fiza, awak siapkan dulu. Kita berhenti berehat seketika ya Fiza? Okey. Kita jumpa esok belum lagi ada lagi. Wanita hari ini. Okey, dah siap ke tu? Dah siap dah. Tapi nak tunggu 2 hari Sugi. Iyalah 2 hari. Okey, tapi Fiza, saya nak tanya awak, kalau nak bagi orang yang ni I love you ke yang ni? Ke I miss you? Tapi boyfriend Sugi suka warna apa? Saya nak bagi diri saya. Dia suka cover line. Okey, tak apa. Ini sebenarnya kita ada perkaitannya. Kadang-kadang kita cakap tentang bahasa cinta dalam yang menjadi pemanis rumah tangga. Ada orang panggil sayang, baby, I love you, bi, habi, mami, umi, kanda, dinda, bulan, bintang, macam-macam lagi. Bahasa cinta je lah kan. Tapi sejauh manakah bahasa cinta ni? Kadang-kadang orang kata masa bercinta Sugi, macam-macam lah, baby, babe, you lah kan. Tapi lepas cinta, bapaknya, maknya atau panggil nama. Bagaimana sebenarnya bahasa cinta ini dapat mengukuhkan dan jadi pemanis rumah tangga sikit? Esok perkongsiannya, jadi kongsikanlah pendapat anda bersama dengan kami ataupun apa-apa panggilan lah anda gunakan bersama dengan pasangan anda. Sampai di sini saja buat hari ini. Dah siap dah benda tu. Jadi kami nak balik, nak makan. Tunggu 2 hari. 2 hari kita jumpa. Tunjuk hasilnya. Jaga diri, jumpa lagi esok. Bye. Bye. Siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.